Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah, tajuk Janji Setia. Janji Setia. Rujukan buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 138 hingga 143. Objektif pembelajaran. Yang pertama, boleh menyatakan latar belakang masyarakat Yathrib sehingga perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Yang kedua, boleh menjelaskan isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Baiklah, mari kita mengenal latar belakang Yathrib. Yathrib ialah nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Bumi Yathrib subur, penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Penduduknya terdiri daripada bangsa Arab iaitu kaum Aus dan Khazraj dan bangsa Yahudi iaitu kaum Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi terakhir. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 lelaki daripada Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji akan datang ke Makkah pada musim haji tahun hadapan dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Mari kita ketahui pula apakah perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Baiklah, sekarang marilah kita lihat apa pula kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua dari sudut agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Yang pertama, terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semakin bertambah. Yang ketiga, nyawa terpelihara dan dihargai. Yang keempat, keselamatan manusia terjamin. Yang kelima, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Yang keenam, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Yang ketujuh, menghormati hak milik setiap individu. Yang ke-8, harta terpelihara daripada pencerobohan. Yang ke-9, maruah manusia dijaga. Dan yang ke-10, menghormati setiap hak individu. Itu adalah kepentingan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Apa iktibar ataupun pengajaran yang kita dapat peroleh daripada kisah penduduk Yathrib memeluk Islam? Yang pertama, sentiasalah mencari kebenaran, iaitu dengan cara tekun belajar. Yang kedua, sentiasa mentaati pemimpin kerana sebagai mematuhi perintah Allah. Yang ketiga, jauhi akhlak yang keji kerana Allah larang. Yang keempat, hidup bersatu padu. Yang kelima, sentiasa bersikap adil. Yang keenam, sentiasa hormat menghormati. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.